Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan, Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So, hari ini Cikgu nak bincang satu lagi bahagian berkaitan dengan pengurusan, okey, iaitu konsep pemimpin dan pengurus. Okey, so dalam sukatan pelajaran ada dua bahagian. Satu, kamu diminta membandingkan, okey, bandingkan pemimpin dan pengurus. Bahagian yang kedua ialah kamu perlu bandingkan pemimpin formal dan pemimpin tidak formal. So, di sini kita akan bincang 4 konsep. Satu, pemimpin, pengurus, pemimpin formal dan pemimpin tidak formal. Okey. So, siapakah pemimpin atau leader? Okey. So, pemimpin adalah orang yang menggunakan kuasa formal dan tidak formal. Okey, dia ada dua kuasa. Kuasa formal dan kuasa tidak formal dalam mempengaruhi pekerjanya untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. So, pemimpin ni dia ada dua kuasa. Kuasa formal ni kuasa yang datang daripada jawatan yang dipegang. Okey, contohnya pengurus bank. Dia adalah pengurus. Jadi, dia ada kuasa yang datang bersama dengan jawatan dia. Jadi, dia boleh memecat pekerja, dia boleh mengambil pekerja sebab dia ada kuasa yang diberikan oleh jawatan. So, we call that kuasa formal authority ya. Yang kuasa tidak formal ni mungkin disebabkan oleh kepakaran dia, okey, ataupun personality dia, sifat-sifat karismatik yang dimiliki oleh pemimpin. Itu dipanggil kuasa tidak formal. Orang respect dia sebab dia seorang yang expert dalam bidang tertentu. Orang respect dia sebab dia seorang yang beramal, okey, beramal mesra, budi pekerti yang baik, okey, seorang yang berdisiplin, bertanggungjawab. Itu dipanggil kuasa tidak formal. Jadi pemimpin ni dia mungkin gunakan kuasa formal atau kuasa tidak formal untuk mempengaruhi pekerja, okey, supaya mereka mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Okey, manakala pengurus atau dipanggil manager. Tempat manager tu manage. Pemimpin tu lead. Okey, memimpin. So, pengurus ni pihak yang menggunakan kuasa formal. Nampak beza? Pemimpin ni dia guna kuasa formal dengan tidak formal. Pengurus ni dia hanya menggunakan kuasa formal. Okey, menggunakan kuasa formal untuk merancang, melaksana dan mengawal aktiviti. Nampak? Ini tugas pengurus kan? Okey, kita dah belajar dalam bahagian pertama. Apakah fungsi pengurusan? Perancangan, pengorganisasian, okey, kepimpinan dan pengawalan. So, dia lebih kepada menjalankan fungsi pengurusan, merancang, melaksana, mengawal aktiviti untuk mencapai matlamat. So, pemimpin dia mempengaruhi pekerja. Pengurus ni dia menjalankan aktiviti, merancang, melaksana dan mengawal. Okey, so nampak beza ya, pemimpin dengan pengurus. Okey. Kalau kamu tengok gambar ni, nampak beza antara pemimpin dengan pengurus. Pemimpin ni lead. Dia memimpin sekumpulan pekerja untuk mencapai matlamat. Pengurus ni dia manage. Okey, dia merancang, mengawal supaya pekerja buat tugas yang ditetapkan. Itu beza antara pemimpin dengan pengurus. Okey. Okey, apakah perbezaan antara pemimpin dengan pengurus? Okey, mungkin soalan minta kamu bezakan, jelaskan perbezaan. So, make sure bagi dimensi ya atau aspek perbezaan. So, antara aspek yang kita boleh bezakan pemimpin dengan pengurus ialah kata kunci dia ala tuju. Okey. Pemimpin ni dia membentuk ala tuju atau dipanggil visi atau wawasan. Okey, wawasan yang ingin dicapai. So, leader ni dia bentuk ala tuju organisasi. Tapi pengurus ni lebih kepada perancangan dan belanjawan. So, alat tuju dia membentuk perancangan dan belanjawan. Dia buat bajet. Dia merancang aktiviti, merancang strategi. Itu tugas pengurus. Okey. Apa tugas pemimpin dan pengurus? Pemimpin ni dia menyusun atur pekerja untuk mencapai matlamat. Okey, nampak dia mempengaruhi pekerja. Okey. Siapa kena buat ni, bagaimana nak buat, okey, kenapa nak buat, dia cuba menyusun atur pekerja untuk mencapai matlamat. Pengurus ni lebih kepada fungsi pengorganisasian dan penstafan. Okey, dia lebih kepada organize. Selaraskan kerja, agih tugas, itu tugas pengurus. Okey, nampak beza ya. Pemimpin ni peranan dia adalah memberi inspirasi, memberi dorongan, memberi motivasi kepada pekerja. Okey, you all can do lah, don't worry. Okey, I'm behind you. Dia akan bagi pelbagai inspirasi kepada pekerja. Manakala pengurus ni dia lebih kepada pengawalan. Okey, kalau tak buat, maka prestasi akan dipotong. Kalau tak buat, saya akan mengambil tindakan. Kalau buat, saya bagi ganjaran. Dia lebih kepada pengawalan supaya apa yang dirancang dibuat mengikut apa yang telah ditetapkan. Okey. Mereka juga lebih kepada penyelesaian masalah.
katakan bahan mentah tak cukup, mereka selesaikan masalah tersebut. Tapi pemimpin ni lebih kepada dorongan, okey, memberi motivasi kepada pekerja. Nampak ya? Alat tuju, tugas, peranan. Okey. Perbezaan yang keempat, authority, kuasa. Okey, pemimpin ni authority atau kuasa ni daripada sumber peribadi. Sumber peribadi maksudnya apa? Dia mungkin seorang yang ada kepakaran, dia ada kemahiran, dia ada sifat-sifat karismatik, okey, seorang yang berbudi pekerti, okey, seorang yang peramah, seorang yang amanah, okey, seorang yang bertanggungjawab. Jadi orang respect dia kerana sumber peribadi dia. Itu dipanggil kuasa kepada pemimpin. Tapi pengurus ni kuasa daripada sumber posisi atau kedudukan dalam organisasi, jawatan yang dipegang. Lagi tinggi jawatan, lagi banyaklah kuasa yang dipegang oleh pengurus. Okey. Tanggungjawab. Pemimpin ni lebih kepada menekankan hubungan interpersonal. Dia pastikan pengikut ni, mereka ni boleh bekerjasama, okey. Pastikan mereka boleh berinteraksi dengan baik, wujud keadaan yang aman, harmoni, itu tanggungjawab pemimpin. Tapi pengurus ni lebih kepada persiapan tugas. Dia kena pastikan kamu siapkan tugas yang telah ditetapkan. Sebab itu tanggungjawab. Dia ada tanggungjawab kan? Bila ada authority, ada tanggungjawab. Bila ada tanggungjawab, dia ada accountability. Okey, dia akan dipersalahkan kalau dia tak siapkan kerja. So, pengurus ni lebih kepada persiapan tugas. Pemimpin ni lebih kepada hubungan interpersonal. Okey. Tahap pembuatan keputusan, pemimpin ni lebih kepada penyelesaian konflik, okey, menangani perubahan dalam organisasi. Okey, kita nak buat perubahan yang drastik dalam organisasi, kita perlukan seorang pemimpin. Tapi kalau pengurus, dia hanya menyelesaikan masalah pengurusan, kerumitan pekerjaan, masalah dalam pekerjaan. Contohnya, ada pekerja yang tak datang, okey, ada pekerja yang ponting, disiplin pekerja, okey, bahan mentah tak cukup, mesin rosak, dia selesaikan masalah di peringkat tu. Okey, tapi pemimpin ni lebih kepada selesaikan konflik pekerja, okey, menangani perubahan. Okey, nampak ya? Itu beza antara pemimpin dengan pengurus. Okey. Pemimpin formal dengan pemimpin tidak formal. Okey, kalau kamu tengok gambar ni, okey, mungkin ada yang kenal what they call Roy Keane dengan Steven Gerrard. Okey, dua pasukan bola sepak yang popular di England, iaitu Manchester United dengan Liverpool. Roy Keane dengan Gerrard ni popular sebab dia adalah kapten pasukan. Okey, so kapten ni biasanya dilantik atau dipilih oleh sekumpulan individu. Okey, macam Liverpool ni, pemain Liverpool ni dia rasa Gerrard ni layak menjadi ketua mereka. Okey, bagi pemain-pemain Manchester United dia rasa Roy Keane ni layak menjadi ketua mereka. Jadi, ketua untuk yang tidak formal ni dipilih oleh pengikut. Tapi yang formal ni dilantik dalam organisasi. Dia jadi formal sebab dia ada jawatan dalam organisasi. Itu beza antara formal dengan tidak formal. Kita akan bincang one by one. Okey, siapakah pemimpin formal dengan tidak formal? So, pemimpin formal ni dilantik secara rasmi untuk jawatan tertentu dalam organisasi. Contohnya seperti pengurus pengeluaran, pengurus sumber manusia, ketua pegawai eksekutif, itu dipanggil pemimpin formal. Lantikan rasmi. Dia ada jawatan. Okey. Oleh kerana dia ada jawatan, dia ada authority dan kuasa. Okey. Ada hak untuk buat keputusan, dia ada kuasa sah. Okey. So dia boleh bagi arahan, mempengaruhi ahli dalam organisasi. Dia juga ada tanggungjawab. Itu pastikan aktiviti yang dibuat ni seperti yang telah dirancang untuk mencapai matlamat. So we call that formal. Lantikan rasmi. Contoh seperti pengurus pengeluaran, dia ada authority dan kuasa sebab ada jawatan. So, dia boleh bagi arahan. Okey. Siapakah pemimpin tidak formal? Tidak formal ni, mereka ni bukan dilantik, tapi mereka dipilih oleh subordinat. Okey. So, mereka dipilih oleh subordinat sebab mereka ada sifat peribadi yang boleh dicontohi. Mereka ada kepakaran, mereka ada kemahiran. So, we call them pemimpin tidak formal. Okey. Dan jawatan ni kamu takkan nampak dalam struktur organisasi. Contohnya pengurusi kelab kebajikan pekerja. Jawatan tu kamu takkan nampak dalam struktur organisasi. Kalau kamu tengok struktur organisasi, kita nampak pengurus pemasaran, pengurus besar, okey, penyelia pengeluaran. Yang tu memang kita nampak dalam struktur organisasi. Tapi pengurus kelab kebajikan pekerja, pengurus kelab futsal, memang kamu tak nampak. Okey, sebab jawatan ni tidak wujud dalam organisasi. So we call that tidak formal. Okey.
Dan pemimpin tidak formal ni biasa menjadi sumber rujukan subordinat. Mereka sentiasa rujuk pada pemimpin tidak formal ni untuk mendapatkan idea, okey, sebab dia ni pakar. Okey, pakar, dia seorang yang boleh dirujuk. Kalau kita ada masalah peribadi pun boleh jumpa dia. So we call that pemimpin tidak formal. Okey, contohnya pengurusi kelab sukan Bank Utama Berhad. Okey. So, apa beza antara pemimpin formal dengan tidak formal? So, antara keyword yang kamu kena hafal ialah perlantikan. Okay, so formal ni dilantik mengikut saluran organisasi. Dia ada syarat-syarat. Okay, kalau tidak formal ni dipilih. Okay, dipilih melalui persetujuan ramai ahli-ahli yang terlibat dalam satu kumpulan. So, it's agreed together. Okay, persetujuan ramai ahli-ahli. Manakala pemimpin formal ni dilantik. Nampak? Dilantik, dipilih. Ini aspek perlantikan. Okay. Formal ni aktiviti dia bersifat kekal. Tapi tidak formal ni bersifat sementara. Okey, itu dari segi aktiviti. Jawatan formal diiktiraf melalui prosedur pelantikan. Tidak formal ni jawatan yang tidak diiktiraf. Okey, itu beza antara formal dengan tidak formal lah. Okey, yang lain dia boleh bagi authority, kuasa. Okey, formal ni ada kuasa sah. Manakala tidak formal ni, kuasa datang daripada kuasa rujukan atau kuasa kepakaran. So, kuasa rujukan maksudnya dia ada sifat-sifat karismatik yang boleh dicontohi. Okey. Tanggungjawab, accountability kepada pencapaian matlamat. Dia ada sifat tanggungjawab. Okey. Manakala tidak formal ni, dia bertanggungjawab kepada kumpulan. Apa yang kumpulan nak capai? Itu tanggungjawab dia. Okey. Bidang kuasa, formal ni mengikut perundangan dan peraturan organisasi. Okey, ikut apa yang telah ditetapkan oleh organisasi. Contohnya pengurus bank boleh mengambil juruwang baru. Boleh memecat juruwang. Itu perundangan. Peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Itu yang dia boleh buat. Tapi kalau tidak formal ni, dia bergantung pada kuasa yang diberikan oleh kumpulan tertentu. Okey. So, apa yang kumpulan bagi kuasa ke dia, itu yang dia boleh gunakan. Itu pemimpin tidak formal. Dia tidak terikat pada perundangan dan peraturan organisasi. Okey. So, itu beza antara pemimpin formal dengan tidak formal. Okey. Contoh soalan, mungkin kamu diminta jelaskan 3 perbezaan antara pengurus dengan pemimpin. So, make sure kalau soalan kata perbezaan, make sure ada aspek dimensi yang kamu nak bezakan. Okey. Jelaskan 3 perbezaan antara pemimpin formal dengan pemimpin tidak formal. Okey. So, recall balik apa keyword dia. You can talk about perlantikan, okey, tanggungjawab, okey, jawatan, okey, kuasa. Itu beza antara pemimpin formal dengan tidak formal. Ataupun mungkin soalan minta jelaskan pemimpin formal, pemimpin tidak formal. So, bagi satu uraian dengan satu contoh. Formal maksudnya pemimpin yang dilantik, okey, dilantik oleh organisasi, okey, dia mempunyai kuasa, okey, kuasa iaitu hak untuk buat keputusan dan juga mengambil tindakan, boleh memberi arahan. Pemimpin tidak formal maksudnya seseorang yang dipilih oleh sekumpulan individu atas persetujuan individu berkenaan atau kumpulan individu. Contohnya seperti pengurusi kelab kebajikan pekerja. Okey, jadi kamu dapat 2 markah. Okey. Okey, harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan jika ada sebarang komen, bolehlah kamu letak di bahagian komen dan cikgu akan jawab secepat yang mungkin. Okey, bye pelajar.